Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk pembelajaran matematik hari ini, kita sambung kepada bab 3 penaklukan logik. Masih lagi dalam topik 3.1 iaitu pernyataan. Di hari ini cikgu akan bincangkan tentang cara untuk membina dan membandingkan nilai kebenaran akas, songsangan dan kontrapositif bagi suatu implikasi. Dan juga cikgu akan terangkan cara untuk menentukan contoh penyangkal untuk menafikan kebenaran pernyataan tertentu. Okey. Bagaimanakah anda membina dan membandingkan nilai kebenaran akas, songsangan dan kontrapositif bagi suatu implikasi? Okey, biasanya soalan dia akan bagi satu pernyataan yang ada perkataan jika dan maka. Okey, jadi pernyataan tu kita panggil implikasi. Jadi contoh yang terdapat pada kotak warna coklat ni, awak tengok pernyataan yang dibagi adalah jika Ali seorang pengawas, maka Ali seorang yang berdisiplin. Jadi akas yang perlu ditulis adalah terbalik daripada pernyataan tu. Kita pindahkan yang belakang duduk di depan, yang depan duduk di belakang. Masih lagi letak perkataan jika dan maka. Cuba perhatikan akas bagi ayat di sini. Kata jika Ali seorang yang berdisiplin, maka Ali seorang pengawas. Nampak tak? Dia terbalikkan sahaja. Okey, manakala songsangan adalah songsangan daripada pernyataan yang diberi. Ni pernyataan yang pertama tadi tu. Itu adalah songsangan dia. Cara nak buat songsangan, jika Ali bukan seorang pengawas, maka Ali seorang yang tidak berdisiplin. Dia terbalik yang atas ni daripada pernyataan. Okey, kontrapositif adalah songsangan daripada akas. Kita nak menafikan akas tu. Gitu maksud dia. Okey, kalau songsangan kita nak menafikan pernyataan. Okey, jadi kontrapositif adalah kita mahu menafikan akas. Jadi ayat dia adalah jika Ali seorang yang tidak berdisiplin, maka Ali bukan seorang pengawas. Boleh Okey, cuba perhatikan dia. Senang, cuma awak kena ingat sikit lah. Okey, contoh 12. Kata, tulis akas, songsangan dan kontrapositif bagi implikasi yang diberikan berikut. Okey, A. Jika X ialah nombor positif, maka X lebih besar daripada kosong. Ini adalah implikasi yang diberikan ataupun kita jadikan ini sebagai pernyataan. Jadi kita nak buat akas, kita perlu yang belakang ni, ayat di belakang letak kat depan, ayat di depan letak di belakang. Masih lagi ada perkataan jika dan maka. Jadi ayat bagi akas adalah jika X lebih besar daripada kosong, maka X ialah nombor positif. Okey, songsangan pula cikgu beritahu tadi, songsangan adalah penafian untuk pernyataan. Okey, penafian untuk pernyataan. Jadi kita tulis jika X bukan nombor positif, maka X tidak lebih besar daripada kosong. Okay. Kontrapositif adalah penafian untuk akas. Jadi ayat dia adalah jika X tidak lebih besar daripada kosong, maka X bukan nombor positif. Okay, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Jika P kuasa 2 tolak Q kuasa 2 lebih besar daripada kosong, maka P tambah Q, P tolak Q lebih besar daripada kosong. Ini adalah pernyataan yang pertama. Jadi sekarang kita nak buat akas, kita terbalikkan yang belakang berada di depan, yang depan berada di belakang. Jadi akas dia adalah jika P tambah Q, P tolak Q lebih besar daripada kosong, maka P kuasa 2 tolak Q kuasa 2 lebih besar daripada kosong. Manakala songsangan pula adalah penafian untuk pernyataan. Maksudnya kita terbalikkanlah. Okey, jadi ayat dia adalah jika P kuasa 2 tolak Q kuasa 2 lebih kecil atau sama dengan kosong, maka P tambah Q, P tolak Q lebih kecil atau sama dengan kosong. Okey, manakala kontrapositif pula adalah penafian bagi akas. Jadi jawapan dia adalah jika P tambah Q, P tolak Q lebih kecil dan sama dengan kosong, maka P kuasa 2 tolak Q kuasa 2 lebih kecil dan sama dengan kosong. Okey, jadi kita tengok sekarang yang C.
Okey, pernyataan yang dibagi adalah jika X sama dengan 5, maka X tambah 1 sama dengan 6. Jadi kita nak buat akas terlebih dahulu. Jadi akas kita terbalikkan sahaja. Jadi jika X tambah 1 sama dengan 6, maka X sama dengan 5. Seterusnya songsangan. Songsangan adalah penafian untuk pernyataan. Jadi jika X tidak sama dengan 5, maka X tambah 1 tidak sama dengan 6. Kontrapositif pula adalah penafian untuk akas. Jika X tambah 1 tidak sama dengan 6, maka X tidak sama dengan 5. Okey. Di sini dia nak bagi tahu kita bahawa nilai kebenaran kontrapositif sama dengan nilai kebenaran implikasi. Jika P, maka Q. Akas dan songsangan adalah kontrapositif kepada satu sama lain. Akas dan songsangan juga mempunyai nilai kebenaran yang sama. Okey, jika kita tengok di sini, jika dibagi pernyataan P dengan Q, kalau kedua-dua benar, jadi nilai kebenaran untuk pernyataan adalah benar. Manakala kontrapositif juga benar, kerana pernyataan dan kontrapositif mempunyai nilai kebenaran yang sama. Okey, manakala akas dan songsangan, jika pernyataan P benar, pernyataan Q juga benar, kedua-duanya juga akan menghasilkan nilai kebenaran yang benar. Okey, jadi di sini kita tengok kepada akibat dia. Kita tengok kepada akibat dia. Kecuali jika pernyataan P itu palsu dan Q itu palsu, jadi pernyataan dia akan jadi benar. Kontrapositif pun akan jadi benar, manakala akas dan songsangan turut menjadi benar nilai kebenaran dia. Okey? Boleh perhatikanlah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok contoh 13. Tentukan nilai kebenaran implikasi akas songsangan dan kontrapositif bagi implikasi jika 2 darab 3 sama dengan 6, maka 8 tolak 2 darab 3 sama dengan 18. Okey, implikasi dia di sini yang pertama ni 2 darab 3 sama dengan 6 benar. 8 tolak 2 darab 3 sama dengan 18 palsu. Okey, palsu sebabnya sepatutnya dapat 2 darab 3 6, 8 tolak 2. Sepatutnya dia akan menghasilkan jawapan 2. Jadi yang ini anti jadian dia benar, akibat dia palsu. Okey, jadi nilai kebenaran dia adalah palsu. Okey. Seterusnya kita tengok akas, kita terbalikkan. Okey, 8 tolak 2 darab 3 sama dengan 18, maka 2 darab 3 sama dengan 6. Okey, untuk anti jadian di sebelah jika ni, okey, palsu, akibat dia benar. Jadi nilai kebenaran dia adalah benar. Dia terbalik daripada implikasi lah. Okey, songsangan, tengok bila songsangan adalah penafian daripada implikasi. Jika 2 darab 3 tidak sama dengan 6, maka 8 tolak 2 darab 3 tidak sama dengan 18. Jadi anti jadian dia palsu, akibat dia benar. Jadi nilai kebenaran dia benar. Okey, lagipun awak kena ingat akas dan songsangan mempunyai nilai kebenaran yang sama. Kontrapositif dia nilai kebenaran dia sama dengan implikasi. Jadi kalau awak cari pun awak dah tahu bila implikasi palsu, automatik kontrapositif pun palsu. Okey, seterusnya bagaimanakah anda menentukan contoh penyangkal untuk menafikan kebenaran pernyataan tertentu? Okey, contoh 14, tentukan nilai kebenaran pernyataan matematik di bawah. Sekiranya palsu, berikan satu contoh penyangkal untuk menyokong jawapan anda. Okey, kita tengok A. Dia kata, semua poligon mempunyai hasil tambah sudut pendalaman 180 darjah. Dia kata semua poligon. Jadi jawapan ni palsu. Kerana bukan semua poligon mempunyai sudut pendalaman 180. Hanya segitiga sahaja yang mempunyai sudut pendalaman 180. Okey, B. Sebilangan nombor perdana ialah nombor genap. Benar. Sebilangan nombor sebab dia guna perkataan sebilangan. Nombor perdana bermula daripada nombor 2. Nombor 2 adalah nombor genap. Seterusnya 3, 5. Maksudnya dia ada juga nombor genap. Benar.
Okey, 4 dan 8 ialah faktor bagi 20. Okey, ini palsu kerana 8 bukan faktor bagi 20. Hanya 4 sahaja faktor bagi 20. Ingat, faktor adalah nombor yang boleh dibahagi dengan nombor yang dibagi. Okey, 6 atau 36 ialah gandaan bagi 9. Ini benar. Okey, benar. Gandaan. Gandaan 9. Sebab dia kata benar, kenapa? Sebab ni dia guna perkataan atau. Kalau salah satu tu benar, maka dia akan jadi benar. Okey? Kalau dan, kita guna perkataan dan. Macam sini, kalau kita guna perkataan dan, kedua-duanya mesti benar, barulah ayat tu jadi benar. Kalau ada salah satu palsu, jadi dia palsu lah. Okey. Jadi cikgu nak untuk latihan hari ini, cikgu nak awak buat muka surat, buku teks muka surat 70, praktiskan diri 3.1F dan nombor 1, dan muka surat 69, praktiskan diri 3.1E, nombor 1 dan nombor 2. Okey? Jadi, cikgu harap awak boleh buatlah. Ada masalah boleh bagi tahu cikgu. Nanti kita akan bincang pada kelas berikutnya. Sekian, terima kasih.